Konsep asas dan proses pewarisan. Bagi budak sains tulen, tajuk ini taklah susah sangat melainkan pelajar yang memang lemah sebab konsep yang terlibat ada matematik sedikit tapi mudah saja pecahan nisbah peratus dan kebarangkalian. Okey, inilah saintis dipanggil Gregor Mendel yang menjadi bapa genetik moden. Cuma dia ni kurang bernasib baik. Semasa hidupnya, antara minatnya ialah membuat kacukan. Dia ni padri. Kalau tengok baju pun tahu dia padri. Tapi dia mengajar sains di sekolah. Jadi dia mengkacukan kacang pi. Kacang pi ni kacang yang dicampur di sayur tu. Dia benihnya ada, biji benihnya ada hijau, ada kuning. Dan bila dia kacuk, keputusan itu memeranjatkan beliau. Akhirnya dia buatlah rumus perwarisan yang kita tahu, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Cuma sayang selama hidupnya ideanya, teorinya ditolak. 1900, tahun 1900, rasanya dua saintis dari Belanda membuka balik kerja-kerja Mendel dan didapati Mendel telah membuka lembaran baru dalam ilmu sains, iaitu membuka bidang baru iaitu genetik yang kita kenali sekarang. Okey, apa Mendel buat? Mendel kacukkan kacang pi. Dan pokok kacang bunganya tertutup. Jadi kacang ni dipanggil bakatulin. Kenapa? Sebab bila bunganya tertutup, maka debunga dan stigmanya tidak keluar. Debunganya tak keluar dan debunga dari luar tak boleh masuk ke dalam. Jadi baka itu tulin. Maknanya induknya adalah homozigot. Jadi Mendel dia buat kacukan buatan. Dibukanya bunga tu, diambil berus dan dikacuk. Bila dia kacuk, didapati ada trend, ada pattern, ada bentuk yang boleh diramal, dijangka dari segi kiraan matematik. Itulah hukum Mendel. Contoh di sini. Bila dia kacukkan induk berbunga ungu dengan induk berbunga putih, didapati anaknya semua 100% ungu. Kalau ada 1000 pokok ungu. Tidak ada bunga putih. Jadi Mendel pun hairan ke mana perginya ciri bunga putih. Lagi magic apabila anak-anak dari generasi ini berkacuk sendiri. Ialah sebab bunganya tertutup kan. Bila bunganya tertutup maka berkacuk sendiri. Bila berkacuk sendiri pula keluar pula balik ciri bunga putih. Ciri ini keluar balik. Lagilah menimbulkan persoalan. Dan dia dapati bila dia buat kacukan dia dapati ada pattern, ada corak. Iaitu banyak dia buat ni. Ada 8 kah? Kita tengok 4 ni. Contoh, kalau biji benih generasi kedua tu, yang pertama sama juga. Kalau licin, jumpa berkedut, anaknya semua licin. Bila dikacuk lagi sesama sendiri, dia keluar 5,474 licin, 1,805 berkedut. Begitu juga biji benih warna kuning dengan hijau. Bunga, kita sudah sebut tadi, tinggi. Begitu juga. Dan dia dapati bila nilai ini dibahagi dengan ini dibahagi dengan ini, dia dapati nilainya hampir kepada 3:1. Jadi, di dalam ilmu sains, di dalam ilmu matematik, apabila sesuatu itu ada pattern ataupun corak yang tetap, maknanya kita boleh cipta rumus, formula. Bila kita boleh cipta rumus, kita boleh cipta formula, maknanya kita sudah boleh buat teori. Itulah terbitnya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Okey, kita perhatikan hasil kerja Mendel berdasarkan ilmu genetik. Okey, kita tahu ini. Bila ungu jumpa putih, semua ungu maknanya alel yang kuat ialah bunga ungu. Dari sini pun kita tahu.
ungu akan banyak yang kita kenali sebagai alel dominan. Jadi apa yang Mendel buat itu ialah induk tadi itu induk tulin. Bila dikacuk, dikeluarkan bunga, dikacuk, didapati semua anaknya 100% ungu. Kenapa? Sebab bunga ungu adalah dominan. Dan bila anak-anak ini berkacuk sendiri, didapati secara keseluruhannya untuk semua ciri yang dia kaji dalam bentuk 3:1. Ini bukan bilangan anak, ini kebarangkalian. Kebarangkalian anak itu berwarna ungu adalah 3/4 ataupun 75%. Berbunga putih 1/4 atau 25%. Dan kita tahu, hukum Mendel inilah membuka laluan jalan kepada perkembangan teknologi pertanian. Salah satunya ialah kacukan terpilih. Iaitu kita boleh kacuk tanaman untuk memilih bakar-bakar tertentu. Ini lagi satu contoh hukum Mendel 1. Jagung kuning dikacuk dengan jagung hitam, semua anaknya hitam. Bila jagung hitam berkacuk dengan jagung hitam ini, generasi pertama ni, generasi kedua keluar balik bunga jagung kuning. Ini nih kalau kita kira bilangan benih jagung ni hitam ke putih, kita akan dapati nisbahnya hampir kepada 3:1. Okey, konsep pewarisan seperti yang kita tahu, kita dapat 2 set kromosom. Kita ada 46 kromosom, maknanya 23 bapa bagi, 23 mama bagi. Ciri kita ditentukan oleh alel yang kita dapat. Jadi, kalau dalam kes ini, mama bagi alel A, bapa bagi alel O. Oleh kerana O adalah resesif, maka anaknya berdarah A. Begitu juga kebolehan menggulung lidah. Ibu bagi gen tak boleh gulung lidah. Bapa bagi gen boleh gulung lidah. Jadi anaknya boleh menggulung lidah. Rambut. Rambut. Mama rambut lurus. Bapa keriting. Anak keriting. Itu sebabnya Cina dusun selalu rambutnya lurus. Kenapa? Sebab dia Cina kawin Cina. Resesif jumpa resesif. Keluarlah ciri resesif. Tapi kalau dia kawin India, kawin Melayu atau kawin Timur, confirm anaknya rambut keriting. Okey. Untuk menjelaskan mekanisme pewarisan, biasanya kita guna gambar raja skema pewarisan. Gambar raja skema. Macam mana cara buatnya? Contoh dalam kes ini, orang berdarah AB berkahwin dengan orang berdarah A. Jadi seperti yang kita tahu, alel itu akan dibawa oleh gamet. Kalau lelaki ini, katakanlah ini bapaknya, maka ini sperma. Sperma separuh bawa A, separuh bawa B. Ovum satu saja kan. Jadi kemungkinan ovum itu A atau O. Kemungkinan, ingat ini kemungkinan, kebarangkalian. Jadi kalau kita kacuk, persenyawaan mestilah sperma dengan ovum. Tidak boleh kamu buat A dengan B. Mana ada sperma berkacuk atau bersenyawa dengan sperma. Itu sperma LGBT. Okey, jadi mesti begini hukumnya. Ini dengan ini, lepas tu A dengan O. Buat tertib begitu. 1 dengan 3, 1 dengan 4. And then 2 dengan 3, 2 dengan 4. Kalau kita susun gamet ni kan 1, 2, 3, 4. Tertibnya 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Jadi fenotip, ciri darah anak ialah kalau AA kita tahu A, AO kita A juga sebab O resesif, A yang kuat. A jumpa B, ini kita panggil kodominan. Sama-sama dominan jadi berdarah AB, sementara BO berdarah B. Okey, bagi biologi mulai ke SSM diguna simbol ini I ini. Jadi ada dua pilihan. Boleh kita jadi boleh begini, kalau sains teras begini dia punya raja skema pewarisan, kalau bio begini. Tapi boleh juga dia bertukar. Jadi kalau keluar dalam bentuk I jangan pening. Itu adalah simbol isoagglutinogen, antigen untuk darah. Okey, ada juga kacukan itu dibuat menggunakan segi 4 planet. Katakan kita ambil balik darah tadi, gamet macam biasa, meiosis dibahagi 2 lah.
Oke, kita susun gamet tuh AB, AB, AO, boleh juga AO atau OA, tidak kisah. Jadi kita gabungkan B jumpa O, BO, B, A jumpa O, A jumpa A, oke, A jumpa B, AB. Oke, lagi satu, kalau buat raja pewarisan tidak semestinya dibahagi dua. Boleh kita, kalau homozigot maknanya sama, kalau homozigot sama tidak perlu kita pecah dua. Sebab semua gamet itu akan membawa alel yang sama. Bukan U besar dan U besar. Semua bawa U besar. Begitu juga ini. U kecil putih. Jadi bila kita kacukkan anaknya 100% ungu. Ringkaskan begini, tidak perlu pecah. Kecuali heterozygot. Macam ini, hetero. Ini hetero. Oke, kadang-kadang kita boleh buat congak. Kita boleh buat congak. Katakanlah soalan itu dia buat begini. Pokok kacang pi berbunga ungu dikacuk dengan pokok kacang pi berbunga putih. Daripada 100 pokok, didapati 68 berbunga ungu. 100% anaknya berbunga ungu. Maka kita tahu induknya adalah homozigot. Kalau anaknya 100% berbunga ungu, maknanya induknya mesti homozigot dominan dengan homozigot resesif. Kalau dia bagi petunjuk, anaknya katakan 48 berbunga ungu, 52 berbunga putih, maka kita tahu induknya hetero jumpa homo. 50-50 atau 1:1. Kalau kamu buat nih, memang dia akan jadi 1:1. Sebab ini 1. E kecil dengan E kecil lah resesif. E kecil dengan E besar, maka E besar dominan. Jadi 1:1. Oke, ini yang Mendel buat tuh. Kan kalau hetero jumpa hetero kita tahu 3:1. Tapi kalau dibagi dalam bentuk bilangan dia bukan mesti tepat. Kalau 100 mungkin ini 70, ini 30, masih juga 3:1. Itu sahaja.